صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة القربين وأن تطلق به عن ألسنتنا وأن تفرج به عن قلوبنا وأن تشرح به عن صدورنا وأن تستعمل به عن أبداننا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. وبعد. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد ونستعين. Muka surat 96. 96. Baik jihad politik dalam negara kafir. Muka surat 96, jadi dia punya perenggan-perenggan yang kedua. Kita katakan dalam bahagian ini dan juga dalam kitab kita yang berjudul Al-Islam, bahawa sesiapa yang tidak yakin dengan kewajipan jihad siasi, kita dah bincangkan tentang kewajipan jihad siasi, jihad politik, untuk menjatuhkan sistem kafir yang menguasainya, maka orang itu adalah termasuk sama ada dalam kategori orang jahil atau seorang yang takabur atau pengecut yang tidak mahu menerima tanggungjawab jihad ini. Dia ada setengah-setengah orang dalam jemaah Islam mengaku sebagai jemaah Islam walaupun duduk dalam negara kafir, tetapi menolak dan menyangkal kewajipan dalam negara kafir yang dia sendiri tinggal untuk membentuk sebuah kerajaan Islam, walaupun tidak dapat satu negara, paling kurang pun dapat dalam satu-satu wilayah ataupun daerah. Kita tidak dapat memulakannya secara keseluruhan daripada peringkat permulaan. Paling kurang pun kita memulakan daripada peringkat yang kecil. Sebab itu, realiti yang berlaku pada hari ini, isu yang berlaku di Yaman, saya rasa tuan-tuan sebahagian besarnya mungkin dah tahu kot, bila mana anak Syekh Abdul Majid Zindani yang datang ke sini menyampaikan maklumat bagaimana peperangan Syiah Houthi boleh tercetus di antara mereka dengan golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah di Yaman. Di sini menunjukkan bahawasanya ada sebahagian daripada kalangan orang-orang Islam yang mempunyai fikrah untuk menjaga keselamatan negara, maka dibuang atau ditukar, ditukar, diubah sistem pemerintahan Islam kepada sistem pemerintahan sekular. Jadi tujuan berbuat sedemikian kononnya lah untuk mengelak daripada serangan-serangan yang datang daripada pihak kuasa besar Barat, Amerika khususnya. Begitu juga lah setengah-setengah orang menyangkakan isu yang berlaku dalam sesebuah negara kafir, nak melaksanakan Islam dalam negara kafir itu amat sukar. Dua benda yang berbeza kita kena faham. Negara yang memang asalnya memang sekular ataupun kita panggil kafir lah, istilah dalam surah dalam masjid yang orang Islam boleh tengok pakai. Dalam masjid surah pun tak terima istilah kafir, susah jugalah, kan? Jadi sistem negara kafir ini tidak sama dengan sistem negara yang memang asalnya sudah Islam. Kita pun tahu dalam Quran sebut la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu samiun alim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilal dhulumat. Dua benda yang berbeza. Pertamanya, Allah menjadi penolong bagi orang-orang yang beriman. Yakin tak kita? Kalau yakin, alhamdulillah. Kalau tak yakin, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yakin kita dengan
agama Allah, Allah lindung kita, maka dia keluarkan kita daripada zulumat, kegelapan, kejahilan, kekufuran dan seumpamanya, kepada nur, iaitu cahaya iman. Tetapi kalau kita percaya terhadap apa yang dikatakan oleh golongan kufar, maka mereka itu yukhrijuhum minadh dhulumati minan nuri ila dhulumat, daripada cahaya iman kepada kegelapan kekufuran. Nak tak kita keluar daripada Islam masuk ke kufur? Atau nak ke kita keluar daripada petunjuk hidayat, daripada menuju ke arah kejahilan, kekufuran ataupun kesesatan? Jawapannya kita sendiri pun tidak mahu. Maka sebab itu isunya berbeza. Bagi pendirian Syekh Abdul Majid, maka kita hendaklah terus istiqamah dengan Islam. Maka isunya berbeza dalam orang yang memang tinggal dalam negara sistemnya memang kafir, tetapi kerja, gerakan ataupun kita kata aktiviti yang mereka mesti laksanakan ialah ke arah menuju negara Islam. Dia mesti ada fikrah, dia mesti kena ada pemikiran, dia mesti kena cari idea macam mana nak tubuhkan sampai peringkat mereka mampu dan berjaya menubuhkan sebuah kerajaan Islam, walaupun duduknya di Eropah, negara barat, negara kafir. Maka ini kerja orang Islam yang tinggal di sana kena buat. Tapi persoalannya ada setengah-setengah jemaah Islam, mungkin sebab kerana dikatakan oleh Syekh Said Hawa, mungkin sebab kerana dia jahil, dia tak tahu yang Islam tu, dalam Islam tu ada siasah, ada politik, kan? Walaupun menegakkan sebuah kerajaan Islam ataupun jihad siasi dalam jihad politik dalam negara kafir, atau kemungkinan juga kerana dia tahu tapi dia tidak mahu menerimanya, dipanggil takbur, sombong, engkar, ataupun last sekali faktor yang ketiga, kebarangkalian kerana dia rasa takut nak menerima tanggungjawab tersebut, sebab risikonya besar. Amalan ni kalau risikonya besar, pahalanya besar sisi Allah. Sebab tu jihad itu besar pahala dia. Jihad itu besar pahala dia. Ya. Kita pun sendiri pun belum lagi sampai tahap berani, tapi jangan sampai dari tahap pengecut. Maknanya kena ada wasatiyah juga, kesederhanaan. Tapi bukanlah wasatiyah jenis yang harga minyak naik, bukan. Ini bukan naik harga minyaknya wasatiyah. Ini maknanya tidak terlampau berani dan tidak juga terlampau pengecut, kan? Jadi kalau dah terlampau berani sangat kan, itu dah jadi lain pula. Kalau terlampau penakut pun masalah, problem juga. Jadi sebab itu kesederhanaan itu mesti ada bagi mencapai kesempurnaan. Sebab Nabi yang sebut khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara itu adalah yang paling sederhana. Orang-orang yang bekerja untuk Islam pada hari ini mempunyai pandangan sama, ada positif atau negatif. Ada pandangan yang berfaedah, yang patut dijalankan, ada yang berbahaya. Macam saya sebut tadi lah, ada yang ambil jalan bahaya. Itu yang tubuh ISIS. Orang tak faham, masuk terus jadi ISIL, itu jadi IS, sebenarnya USA. Pakailah nama ISIS, ISIL, tapi di sebalik ISIL tu ya USA, United States of America. Jadi maknanya dia cari jalan bahaya. Dia musuh Islam ni, barat ni, dia create satu masalah yang besar yang menjadi fitnah kepada umat Islam, supaya golongan ni kononnya adalah orang yang berjihad nak tubuhkan sebuah negara Islam ala militan. Nampak? Kalau ikutkan, baik dulu lagi dia dah jihad kan, apa sekarang tiba-tiba ada? Jadi dia gunakan orang-orang macam ni lah. Orang macam ni dibekalkan senjata, diberikan sokongan. Dalam pada masa yang sama juga, dia menghentam juga para mujahidin. Jadi mereka dijadikan sebagai satu, kita panggil apa, kambing hitam dalam kes-kes seperti ini, yang mana akhirnya bukan umat Islam dikambing hitamkan, tetapi agama Allah tu sendiri yang dikambing hitamkan oleh masyarakat dunia, khususnya orang-orang kafir. Kafir. Jadi akhirnya ketakutan masyarakat barat yang tidak Islam, ataupun juga orang Islam jenis yang atas pagar ni, jenis orang kata Islam tak Islam tapi namanya Islam, apa ada juga gitu kan. Jenis orang kata dia pun tak tahu nak, dia akan rasa takut, bimbang. Ya,
Kadang-kadang ada tu orang polis ni, dia datang pergi bekam ke pusat, saya punya pusat rawatan tu. Itu ada tahu kita, dia pun kononnya nak bagi kita orang kata nasihat lah kan. Jangan terlibat dengan teroris ke apa. Polis pun takut. Bayangkan. Walaupun tiap-tiap hari usung pistol. Janganlah pula ada SB dan ni pula dia buat laporan saya menghina polis. Tidak. Mana bukan orang yang pegang senjata pun bimbang. Dengan puak-puak macam ni, bayang kita tak ada senjata. Tapi kita kena faham kan, bila adanya gerakan-gerakan macam ini, dia menakut-nakutkan orang yang tidak bersalah, orang yang nak pada Islam cara aman, tiba-tiba dia rasa bimbang. Ini cara berbahaya. Ada yang cara positif, ada cara negatif. Yang bahaya negatif, yang tidak bahaya, ini cara yang positif. Carilah jalan yang betul-betul dipanggil uslub selmi, atau cara yang lebih selamat. Dalam hal ini kita merasakan begitu perlu untuk membincangkan pendapat-pendapat ini atas perkiraan bahawa perbincangan ini diperlukan untuk menggerakkan seseorang Muslim dan membetulkan kepalsuan para pekerja. Dia panggil pekerja sini amilin ni, al-amilin, orang yang mengamalkan, orang yang aktif lah, ataupun aktivis Islam. Dan sebagai pendahuluan kepada usaha yang benar lagi berfaedah. Masuk di sini dia kata perlu ada perbincangan bagi orang yang aktivis agama dalam jihad negara, di dalam negara kafir ni, ataupun di dalam persoalan untuk melaksanakan jihad dalam negara kafir ini, supaya biar dia menjadi aktivis yang betul-betul aktivis Islam, yang tidak langsung ada tindak-tindakan yang tidak benar ataupun negatif, akhirnya membawa kepada kepalsuan dalam matlamat perjuangan dia. Segolongan orang Islam berpendapat wajib menegakkan pertubuhan-pertubuhan kebajikan Islam, dipanggil muassasat khairiyah, ataupun apa juga pertubuhan-pertubuhan NGO yang ke arah membentuk atau membangun kebajikan Islam atau umat Islam untuk membetulkan beberapa bahagian Islam, seperti zakat untuk diberikan kepada orang-orang yang memerlukannya. Tapi dalam dunia ni kita tengok ada gerakan-gerakan macam ni, tapi akhirnya dia bawa pahaman akidah dia sampai rosak akidah orang Islam. Itu yang jadi golongan takfir, kerjanya mengkafirkan orang. Tuan-tuan mungkin tak biasa dengar istilah di Lebanon, tak biasa nama dia SCCP gitulah namanya kan. Dia, saya nak sebut Inggeris tu tak pandai tu. Kejap-kejap pandai, kejap tak pandai. Itu susah. Maklumlah istilah Inggeris kan. Tapi istilah ringkasnya di sini dipanggil golongan ahbash. Ini bagus. Asalnya dia kumpulkan dana-dana membantu kaum muslimin. Kita kata jenis fund lah. Kumpulkan fund. Tapi akhirnya dia bawa dia punya risalah ataupun mesej akidah dia, iaitulah akidah mengkafirkan bukan sekadar golongan yang dianggap sebagai Wahabiyah atau Salafiyah sebagai kafir, malahan orang-orang ahli sunnah wal jamaah yang tidak sealiran dengan dia pun jadi kafir juga. Ini payahlah kan? Jadi dia selindung. Dia lebih kurang macam isu Al-Arqam. Al-Arqam diharamkan sebab tidak berdaftar. Tubuhlah nama-nama lain, tak kisahlah rufaqah ke sahabat ke apa nama sahaja, tapi di sebalik itu dibawa dia punya, kita tak panggil ideologi sebab dia bukan parti politik, tapi dia bawa akidah dia. Lain lagi dahsyat lah kan, akidah Arqamiyah dia tu. Sudah menerkam semua orang nanti kan. Sebab itu yang jadi satu isu yang berat di kes-kes macam ni, orang ambil peluang untuk menubuh pertubuhan kebajikan. Pada asalnya pertubuhan kebajikan di dalam negara-negara bukan Islam ni ialah untuk menjadikan orang Islam itu ada jamaah. Dia mungkin tak boleh pergi direct terus, tak boleh pergi direct terus jadi parti politik. Dia mesti NGO dulu. Ada macam isu PASMA jugalah, adik-beradik plaster ni kan. PASMA ni adik-beradik plaster lah kan. Plaster ni dia ada dua kepahaman. Mungkin pertama orang faham plaster tu tolong tampal mana yang kurang apa ni sempurna, tapi bagi saya itu bukan, itu menampal je kerja. Dia kena penampal sudah kan. Jadi insya-Allah saya rasa dalam kitab ni dah sampai kibab kan. Dah sampai tak ingat dah, pasal saya banyak surah saya mengajar kitab ni. Dia akan ceritakan apakah perlunya ta'addud jamaat. Mesti banyak jemaah Islam ke nak tegakkan negara Islam ni. Ada bincang oleh Syekh. Penting. Kita yang silap faham ni, ada setengah-setengah orang yang
minta maaf lah, kita mengiktiraf juga ilmu dia, kan? Dia academician, tapi bila dia tak haraki, dia tak join dengan gerakan Islam, dia nampak benda ni positif, sebab dia tidak rasa untung dan rugi, asalkan dia dapat kerja, dapat gaji bulan-bulan, kan? Dia tak rasa lah. Tapi orang yang berjuang dia lain, yang memang dalam dirinya, hatinya tidak ada nawai itu nak dunia ni. Nawai itu ni istilah orang Melayu lah, kan? Kalau Arab dia dengar nawai itu ni, aku telah berniat lah. Tak dalam niat dia untuk dunia. Ni pejuang-pejuang Islam. Ada tak pejuang Islam nawai itu nak dunia? Memang ada. Kita tak nafikan. Bukan makna dia masuk jamaah tu jadi 100% pergi syurga tu jadi maksum. Tidak. Tuan-tuan kena faham. Tapi paling kurang pun apa yang nak membersihkan diri dia, jamaah Islam lah. Kenapa? Ada tarbiyah. Ya, kita tak nafikan semua jamaah Islam ada tarbiyah, alhamdulillah. Tapi bila dah terlampau banyak sangat, jadi masyarakat keliru. Jadi kita tidak membanyakkan, kita cuba menyatukan. Menyatukan tak apa, banyak untuk bersatu, tapi bukan banyak untuk pecah. Jadi ada juga rasionalnya pendapat-pendapat kata, tak apa kita memperbagaikan jamaah, tak ada masalah. Tapi masalah problemnya ialah sampai 30 jemaah berarti 30 kepimpinan, artinya 30 walak yang akan wujud pada masa itu. Tuan-tuan nampak kan? Ni bagi mereka yang dah nawai tu nak masuk tu, agak batalkanlah niat tu, kan? Bakar je barang. Nampak tak kan dia punya kepincangan yang akan berlaku begitu. Baik, membantu orang-orang yang berada dalam kesempitan dan untuk melaksanakan salah satu daripada tujuan Islam. Ataupun juga ada tujuan lain. Kalau orang miskin, kena ada pertubuhan yang memberi dia zakat, bantuan sedekah. Kalau katakan sebuah negara kafir tu tak ada orang nak uruskan, dia orang nak pergi haji, kena ada orang nak uruskan mereka pergi haji, buat umrah, hantar mereka pergi belajar dan seumpamanya. Tidak syak lagi bahawa kerja seperti ini adalah baik dan diberkati sebab dia muqaddimah, buka pintu, atau dalam bahasa Arab dipanggil sebagai tamhid, ataupun dia punya permulaan untuk dia nak sampai kepada ke arah pembentukan sebuah kerajaan Islam. Itu dia kena mula daripada bawah. Baik. Pada kebiasaannya pertubuhan-pertubuhan ini terpaksa tunduk kepada peraturan yang ditetapkan oleh kerajaan yang benarkan penubuhannya. Ada kena ikut lah. Peringkat pertama, kena ikut, kan? Contohnya lah kita kata kita kena berfikiran menerima sesuatu perkara dan mungkin terpaksa mengorbankannya demi untuk mencapai matlamat, asalkan tidak bawa kepada prinsip mengubah perkara asas dan dasar. Sebagai contoh, kalau nak buat pertubuhan, dia pertubuhan tu jangan nama Islam, tak apa, tak ada masalah, kita buang nama, kan, tapi kita gerak atas nama Islam. Itu benda-benda nama tak kisah, okey, kita terima, kan? Ataupun dia kata pertubuhan ni tak boleh lambangnya, bentuknya bentuk Islam. Tak apa, tak ada masalah. Mungkin dia kata warnanya tak boleh hijau putih. Contohnya lah, kan? Kalau negara kafir tu biasanya hijau putih boleh. Negara Islam yang tak boleh. Dia terbalik kod. Jadi mana kita tak apalah, warna tak kisah, benda remeh, kan? Tapi kalau sampai dia kata pertubuhan ni dia tak boleh buat mendirikan solat, contohnya, diharamkan dia bersemayang, perempuan tak boleh tutup aurat, tu lain cerita, tu sudah lebih lah, kan? Tapi biasanya betul macam kawan saya kata, kita jangan cerita Perancis saja yang mengharamkan orang perempuan Islam pakai tudung. Tunisia pernah kita ambil tahu, Tunisia dia tak galakkan orang perempuan Islam muda-muda pakai tudung, orang tua tak apa. Negara Islam, nampak tak? Kita kena ingat. Jadi kita pandang isu negara kufar, orang kafir, kita lupa negara Islam. Ini soal dia. Baiklah, jadi persoalannya sekarang ni, kalau itulah dari dia punya undang-undang, tak apa, kita ikut dulu, asalkan jangan menggadaikan prinsip. Akidah itu memang macam Nabi lah, akidah mula-mula umat Islam, peringkat zaman sadril Islam atau permulaan Islam, semua Islam iman tu adalah hati dulu, walaupun tak dizahirkan dekat luar. Itu dia panggil taqiyah. Taqiyah zaman tu boleh lah, kan? Zaman sekarang tak boleh lah ada taqiyah. Islam tu sudah menang, kan? Islam tu sudah mencapai kepada orang kata penerimaan bagi masyarakat umum, tak perlulah taqiyah.
Baru saat-saat tadi ada orang solat taqiyah, tuan-tuan tak perasan, saya semalam belakang saya sebut sahabat dia tadi kan, kat depan dia tadi tu sembahyang tu sembahyang taqiyah, dia punya salam macam tu je kan, betul dia bagi salah sikit lah je. Itu solat orang taqiyah tuan-tuan kan. Tu tahu solat taqiyah orang Syiah lah tu kan. Jadi orang-orang Islam di zaman kerajaan mereka itu kerajaan yang kafir, duduk dalam bawah kerajaan yang kafir, maka pada masa itu dia nak tubuhkan NGO dia kena ikut peraturan dalam negara itu yang ditetapkan oleh kerajaan yang membenarkan penubuhannya. Paling kurang pun dia kena rasa bersyukuran sebab pertubuhan itu tidak dihalang, iaitu jangan terlibat dengan kegiatan-kegiatan politik. Mesti gitu. Kalau negara-negara kafir buat undang-undang tu tak heran kan, sebab sekular ni dia asingkan dunia dengan politik. Agama, politik. Tu kalau sekular, negara kafir. Kalau negara Islam, wujud tak dasar macam ni, ia wujud, itu dia panggil negara Islam sekular. Nampak? Negara Islam sekular. Ini bukan Malaysia lah, ni Afrika Selatan. Baik. Pertubuhan tidak boleh ditubuhkan kecuali dengan mematuhi peraturan ini. Satu persoalan yang boleh dikemukakan ialah, apakah sesuatu pertubuhan kebajikan yang saya anggotai menyebabkan saya tidak boleh mengambil bahagian dalam mana-mana amal, bukan alam kena betul yang kita bukan alam Islami, tapi amal Islam yang lain. Timbul soalan, kita tertakluk pada undang-undang ni, boleh tak kalau kita orang kata macam seolah-olah tidak patuh undang-undang lah. Senang cerita kan, nama NGO pertubuhan yang non-partisan kan, ataupun dia kata tak boleh terlibat dengan politik, tapi orang dalam tu orang-orang yang terlibat politik. Itu biasalah undang-undang dunia kan. Undang-undang dunia tu patut, tapi setengah-setengah orang tu lah susah sikit. Dia ihdinas siratal mustaqim tu dia kena faham juga kan. Ihdinas siratal mustaqim tu biar sampai ke syurga, ya tak? Tapi liku-likunya banyak, nampak tak? Liku-likunya banyak. Maka di situ ada dipanggil sebagai satu kaedah, dia kena khuda'ah, dia kena pandai buat helah. Helah ni salah satu daripada strategi, nama pun istiratijiyah. Nak mencapai kematlamat dia jalan yang lurus itu Islam. So jalannya, uslubnya macam-macam cara. Maka janganlah kita perjelaskan kan, dengan betul-betul bendul, kita jangan terlibat langsung, tak boleh terlibat. Itu susah lah. So maknanya ikut undang-undang, ikut peraturan, tetapi matlamat kita lah untuk menegakkan sebuah kerajaan Islam. Dan nak terlibat penubuhan kerajaan ni, dia mesti kena ada involvement atau penglibatan dalam politik. Sama ada direct ataupun indirect, sama ada secara terus ataupun secara tidak langsung, tidak terus. Apakah dengan saya melakukan beberapa khidmat Islam membebaskan saya daripada kewajipan-kewajipan saya lain? Jadi kalau dia nak terlibat, contohnya namanya kumpulan orang kata muassasah khairiyah ataupun pertubuhan kebajikan, tak boleh ke dia nak politik? Haram ke dalam Islam? Dalam Islam memang tidak haram, tapi matlamat dia untuk apa? Nak tegakkan benda yang baik, itu menegakkan Islam, nak tegakkan negara Islam, maka dia boleh terlibat, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Apakah undang-undang yang melarang pertubuhan-pertubuhan kebajikan mengambil bahagian dalam politik mengharamkan juga anggotanya atas nama keanggotaannya mengambil bahagian dalam kerja-kerja umum ummah? Islam ajar, dalam Islam syumul, ada politik, ada ekonomi, pendidikan, muamalat, munakat, semua. So kita jangan ikut sangat peraturan tu, tapi kita ikut dalam perkara tertentu, pendaftaran kita ikut, peraturan-peraturan, tapi dalam nak menyampaikan Islam secara syumul, lengkap, tidak terhalang. Sebab itu digalakkan dalam agama kita. Jadi saya harap kita kena faham benda itu, tuan. Peraturan lah, tapi orang kata apa, kita kata strategi juga. Dia macam khutbah lah. Khutbah dia kata kena baca teks khutbah, bawa dia teks, jangan baca semua. Ni sampai muka surat baca juga, muka surat yang pertama. Tapi kalau sampai peringkat dah sampai kena berhenti jadi tok khatib, tok kata itu dah habis dah, nak buat macam mana kan? Besok ke akhirat Allah tanya besok kan, kita jawab dah, aku dah buat dah ya Allah, aku tambah teks khutbah ni biar orang lebih jelas lagi, aku sebut isu semasa, tapi dah aku dismiss, nak buat macam mana gitu. Jangan lupa Islam tu Allah beri kita ujian, nak tegakkan dia dulu.
Ada imam-imam sahabat-sahabat kita kan yang kena di wilayah lah, bukan Selangor tuan. Kau Selangor buat macam tu kesekeh kepala lah. Khutbah kena baca gitu gini banyak sangat peraturan juga. Nampak tak? Jadi wilayah biasa. Dulu kalau saya tazkirah minta khutbah tak bagi dia. Saya nak khutbah, oh tak boleh, tak boleh. Tak bagi dia, berkeras dia. Saya kata saya berkeras, saya nak juga. Saya ni kaki provok kadang-kadang kan. Dah minta-minta orang tekan. Saya bukan minta pasal soal bayar tak bayar, saya tak kisah. Penting saya nak khutbah. Saya nak tazkirah khutbah macam satu package dia, sekali dia. Oh tak bagi. Kan? Kita pun tahu memang tak boleh kan. Orang nak usik dia, tengok macam mana. Ini dia masalah kan. Jadi itulah. Mula-mula memang tekanan. Dia tekanan ni lah yang akhirnya besok Islam akan menang. Itu saja. Ya. Jelaslah bahawa jawapannya yang menafikan soalan-soalan ini adalah merupakan jawapan yang betul. Apa maksud dia? Maknanya apa saja yang dia nak buat mengikut akta tu memang dilarang. Tapi tetap juga dia boleh teruskan kerja dia yang menggunakan pertubuhan-pertubuhan seperti ini untuk mencapai matlamat bagi menegakkan sebuah kerajaan Islam, yang mana bila orang tanya, kau tak langgar peraturan? Ya, peraturan dunia aku langgar, peraturan akhirat tidak. Kenapa? Jawapan yang simple je. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis silmi kafah. Islam kan menyeluruh, kafah. Itulah syumul. Syumuliyatul Islam. Islam ni agama yang menyeluruh. Kalau kita kata Islam ni agama ibadat je, salah. Tadi saya sembang tuan, satu orang ni, hamba Allah ni. Nama dia Daniel tuan. Dia masuk Islam di Cina, tapi saya tak pastilah apa nama Cina dulu. Orang kata dia ni bekas YB. Tadi bila hari korban ni baru kita dapat sembang panjang sikit lah. Kan? Rupanya dia gerakkan dulu tuan. Gerakkan di sebahagian teratai tu dekat Pandan lah. Kalah dengan masa tu Dennis Lee lah di AP. Kan? Dia kalah dia. Dia kalah. Dia kata lepas kalah je kawan-kawan lari je. Memanglah. Dulu kawan-kawan dekat sebab YB. Ada projek mah ada dia kan. Tu projek tu nampak. Sekarang tak ada apa. Jadi bila jatuh dalam politik itulah menyebabkan dia fikir balik. Dia cari Allah dia. Aku cari Allah, dia jumpa dia. Maksudnya cari agama Allah, jumpa Islam. Masuk Islam. Dia cerita balik tuan-tuan pasal Islam ni agama yang menyeluruh dia. Dia kata Islam ni agama yang menyeluruh. Dia kata berbeza dengan agama-agama yang lain. Agama-agama lain macam dia dulu asal Buddha, kan? Agama Buddha ni agama yang tak sama dengan apa yang ada dia belajar dalam Islam, cukup berbeza. Nanti saya cerita tuan daripada awal sampailah habis, maknanya biar kita faham. Kita cerita daripada awal sampai habis baru kita faham. Apa yang saya nak sebut dia punya apa kita panggil tuan-tuan maudhu' dia ataupun isu dia. Sampai pukul 12 baru habis insya-Allah. Tuan-tuan tunggu saya balik. Kita dalam Islam, kita anggap kanan tu baik, betul kan? Kita minum tangan kanan kan? Kita minum tangan kanan, makan tangan kanan. Tapi kalau kita buang air tuan-tuan nak basuh tangan kanan ke tangan kiri? Kiri kan? Dalam cakap kita buang air pun kita pegang, kita punya benda Allah tu pun tangan kiri, jangan tangan kanan tuan. Takut lupa. Itu yang lepas tu pun nak basuh pegang keripap. Itu dia. Jadi virus kan? Dalam cakap itu adab. Tapi bagi masyarakat Buddha, kiri baik, kanan tak baik. Dalam bukan masyarakat dia, agama Buddha sendiri. Satu kalau ada orang kafir kan, minum tangan kiri, kita orang Islam ni tangan kanan. Tapi kalau kita serupa juga dan tuan rokok tangan kanan, minum tangan kiri tu kan, memang betul lah. Tu dia kata tak ada beza lah Islam yang bukan ke Islam. Bagi kita Islam ni, dia haramkan kita solat waktu bila? Matahari terbit. Bagi Buddha, sembahyang paling bagus matahari tengah terbit. Nampak? Itu sembah setan kata dia. Dia menganggap setan tu Tuhan. Pasal kuasa kata dia. Bila orang lagi kuat kesaitanannya, maka dia kata itu anugerah yang paling tinggi kata dia. Tu kesyaitanan tu mereka hidup dengan tangkal. Dia kata kalau betul Buddha ni kan. Kemudian dia kata kalau kita dilarang solat waktu tergelincir matahari tu kan. Waktu tu dia ambil colok dia, sama juga colok dia. Waktu lepas asar tak boleh semayang kita kan. Dia waktu tu dia semayang lagi. Itu dia punya penutup semayang dia. Colok dia lagi dia angkat. Dia kata. Beza tuan-tuan. Buddha, betul-betul Buddha, dia tak boleh kahwin. Tapi Islam benarkan. Pasal itu fitrah. Dia apa saja
Yang baik pada agama kita, pada mereka tak baik, bertentangan. Jadi dia nak cerita balik, dia kata tentang kesempurnaan Islam dia. Tidak ada kepada agama lain, sebab dia kata agama lain macam Buddha, dia hanya ajar cara beribadat sahaja. Dia tak ajar cara berpolitik, dia tak ajar cara berekonomi, dia tak ajar. Dia kata Islam ni ada. Maknanya orang nak belajar Islam ni kenapa lama? Sebab Islam lengkap. Islam ni agama yang lengkap. Kita tak ada kata Islam tu nak cerita bab ibadat. Tu yang orang mula-mula juga terkejut awal 80-an dengan apa politik-politik dalam masjid, punya surah, ada bab parti Islam menggunakan agama bagi tujuan kepentingan politik. Sekarang dah tak ada dah. Orang cakap pun tu kalau ada pun itu mesti confirm ulu bendul. Daripada mana? Ulu bendul dia kan. Ya tak? Tu ulu bendul nak buat macam mana tuan? Samahamullah kan, Allah ampunkan dosa-dosa. Kan? Untuk kampung je lah. Kan? Tapi kalau tanya je kau duduk mana? Seksyen 8 Shah Alam memang teruk benar tuan-tuan. Memang rumah confirm tak ada internet. Tak ada connection. Kan? Maknanya dia tak sama macam mana orang bandar yang sebenarnya. Sebab tu kenapa Nabi hijrah Madinah, Makkah, Madinah, dua-dua bandar, menunjukkan masyarakat yang akan menerima perubahan masyarakat bandar. Dalam bahasa Arab tamadun, daripada masyarakat yang berfikiran moden, maju, bertamadun, Madinah, tamadun kan. Bahasa Melayu kita pun tamadun kan, bertamadun. Subhanallah tuan. Maka sebab itu kalau kita lihat ada je pertubuhan-pertubuhan walaupun nama kebajikan, sebenar dalam Islam tidak menghalang dia untuk buat tugas politik. Cumanya undang-undang sekular, undang-undang kufur ni tuan-tuan yang menghalang dia, sebab dia dah hajar dah kebajikan-kebajikan politik itu tak sama. Islam tidak tuan-tuan, Islam tidak ya. Tapi cuma orang nampaklah ustaz, bila kita ada latar belakang politik orang tak nak dekat kita, itu strategi lah. Kita gunakan nama NGO tu saja tuan. Nama NGO tu tujuannya untuk mengaburi saja mata dia. Tapi dalam Islam tidak salah, sebab Islam tu agama yang syumul, Islam agama yang menyeluruh. Pengutip dan pembahagi zakat adalah dituntut melaksanakan Islam seluruhnya sama seperti tuntutan ke atas orang lain. Maksudnya apa? Masa dia mengagihkan zakat sama je lah macam yang Islam ajar. Dia agihkan zakat itu menurut asnafnya, dengan cara yang telus, dengan cara yang betul. Macam kita agih-agihkan daging korban, sama juga. Kita tidak memberikan pada orang yang kaya, bagi pada orang miskin juga kan. Kata berilah makan pada orang bais atau susah atau fakir, miskin. Dituntut supaya dia melakukan kerja-kerja Islam sama seperti tuntutan kata orang lain juga. Cuba bergambarkan bagaimana seorang pengutip cukai zaman Sayyidina Umar memberi hak tidak berjihad ke atas dirinya pada ketika wajib berjihad. Apakah jawapan khalifah dalam hal ini, kata dia. Maksudnya gini tuan-tuan, hujah dia gini. Pernah satu masa dulu orang ni ditugaskan kutip zakat. Maka Sayyidina Umar kata kau jangan pergi berjihad dulu, kutip zakat. Sebab dia kewajipan agama juga, kewajipan dalam agama. Okey, orang wajib bayar zakat, tiba-tiba tak ada amil. Agak-agak tuan-tuan zakat terkumpul ke tidak. Kemudian kalau amil dia tak ambil, dia tak kumpul, dia tak akan sampai kepada asnaf kan. Pada masa tu mereka dikecualikan daripada pergi berjihad. Maknanya dalam kes ni, kalaulah ada undang-undang yang kata kita apalah, kau nak tubuhkan pertubuhan NGO boleh, tapi jangan politik, kita terima dulu undang-undang tu, peraturan tu. Dan kemungkinan kita, tapi dia kata dengan syarat dalam negara yang tidak Islam. Tapi zaman sekarang artinya negara Islam negeri yang ikut pahaman sekular ni. Tuan-tuan tahu tak sekarang macam Amerika kan. Amerika dia kata gantung orang bersalah tu menyeksa si mati sendiri. Penyenayah kan. Kalau kita pancung lagi seksa, kita bagi dia suntik bagi mati secara tidak drastik, beransur-ansur. Dia lupa orang kena inject chemical tu ataupun kimia sendiri tuan-tuan, 2 jam nak mati, terseksa juga sebenarnya kan. Dia nak jauhkan kita daripada Islam. Kan dia tahu iza qataltum fa ahsinul qitlah kan. Bila kau bunuh je orang bersalah tu pun fa ahsinul qitlah. Cara bunuh kena betul. Islam ajar cara bunuh betul macam mana. Itu dia punya teori. Amali je pancung kepala orang yang bersalah. Islam dah ajar dah. Kita tengok datang korban, kita nak korban tuan-tuan. Kita pun letak mata, pasal mata lembu kat sini bukan sini. Kan? Sebab tu dia kena sembelih pun sini. Mata orang bukan kat belakang kan, dekat depan. Sebab tu tak boleh kena sini pula, dia ke belakang. Dia tak sama. Itu sebab petunjuk-petunjuk Islam dia ajar kita supaya penyenayah tidak merasa terseksa.
Kan? Ditutup kepala elok, jangan tunjuk pedang depan dia. Hangkau ni buat jenayah, hangkau sabarlah kau. Terima kau besok, tak boleh. Macam juga lembu tak berakal pun tuan-tuan. Tak boleh tengok golok tu dia tahu tuan-tuan. Walaupun dia tak belajar kat sekolah, GOLOK, golok, PARN dia tak tahu. Rupa pun tak kenal. Tapi fitrah dia, fitrah haiwan dia tahu kan. Ini nak kena semboleh kan. Tapi yang sodeh tu orang pula tak tahu nak kena semboleh tuan. Tengok-tengok kono juga tuan-tuan. Lepas pengkalan kubur, pengkalan jenazah dah kono semboleh tuan-tuan. 20 sen. Ni. Manusia tak tahu nak kena sembelih, tapi lembu tahu nak kena sembelih. Baik. Jadi tuan-tuan, manusia kan nak kena sembelih dia tahu dah. Hatta itu pun Nabi kata jangan kau masa kau nak bunuh orang tu pun yang bersalah tu pun kena elok cara nak bunuh. Islam dah ajar. Secara particular dipancung kepala dia kan supaya cepat dia mati. Tapi tetap barat dia ajar tak. Lagi lambat dia mati. Bagi lambat dia mati tapi dalam keadaan tenang. Ini dia. Dia jauhkan kita daripada Islam. Jangan kita ikut cara orang barat. Itu saja. Tapi kalau kita hidup dalam negara barat yang kafir, kena ikut peraturan ni, itu sekadar ikut saja. Tapi bergerak tetap bergerak macam yang diajar oleh Islam. Baik. Jadi itulah hujahnya macam zaman Sayyidina Umar tadilah. Hatta dalam negara Islam negeri pun patutnya mereka wajib berjihad kan. Tapi ada setengah kelompok dia tak boleh pergi berjihad macam orang belajar lah. Orang belajar boleh tangguh pergi jihad, dia pergi belajar. Pasal jihad belajar. Kita belajar dah jihad ta'limi. Ada orang tadi ni dia pengutip zakat, amil zakat, maka dia tak payah pergi perang, dia terpaksa ambil zakat dulu. Tuan-tuan, sebab zakat tu benda yang wajib, fardu. Itu nak kata kaedah bila bertemu dua-dua yang fardu, maka utamakan mana yang lebih fardu. Itu dia kan. Sesungguhnya jantung bertugas mengepam darah ke bahagian-bahagian tubuh badan. Jika ia terpisah daripada badan, maka badan itu akan mati. Demikian juga individu di dalam pertubuhan kebajikan. Ia menjalankan kewajipannya dalam badan itu, tetapi dia masih menjadi sebahagian daripada badan Islam yang umum. Mengambil bahagian dalam menghidup dan menggerakkan badan itu, dan dengan itu ia kekal menjadi satu bahagian yang berhubung dengan keseluruhannya. Anggaplah pertubuhan kebajikan ini sebagai jantung dalam badan. Nampak? Dia mengepam darah supaya darah tu, dia kata blood circulation kan, peredaran darah tu menyeluruh daripada kepala sampailah hujung kaki, hujung jari kaki, biar dia bergerak semua. Maknanya walaupun kita kalau tengok jantung pun kecil tak besar mana kan, tapi fungsi dia sangat penting. Betul lah kita tengok banyak orang buat iklan, sayangilah jantung anda kan. Nampak tak? Sayangilah jantung anda tuan-tuan. Kan? Itu betul lah tu pasapah tu. Dalam kalau kita gunakan dalam gerakan Islam. NGO, pertubuhan kebajikan, jantung dalam gerakan Islam. Dia mengepam darah, supaya darah tu pergi keseluruhannya. Jangan pandang remeh, jangan pandang kecil. Fungsi dia. Tapi kena faham, kalau tubuhkan saja tak ada matlamat, untuk itu rugi. Matlamat untuk tegakkan sebuah kerajaan Islam. Kau sekadar nak tubuh saja, nak syok, muka boleh masuk surat khabar, televisyen, ada buat kebajikan, besok Sultan panggil pergi istana dapat datuk, tu jangan. Nawai itu tak betul dah. Yang betul nawai itu sama Radin je. Okey, boleh tuan-tuan. Baik. Kemudian lagi, memang menjadi hak pertubuhan meminta supaya anggotanya jangan melanggar peraturan. Itu memang betul lah, hak peraturan biasa. Sesebuah pertubuhan ada hak dihalang ahli dia libat politik, itu biasalah. Tetapi seseorang itu tidak mempunyai hak untuk menahan seorang daripada mengambil bahagian dalam kerja-kerja umum di luar pertubuhan. Anda faham tak? Kalau orang tu memang ahli mana-mana pertubuhan politik, so dia boleh tak masuk NGO, itu undang-undang dunia, tak ada masalah. Cuma dia kata bila masuk dalam kerja-kerja pertubuhan tak boleh berpolitik. Tapi kalau dia orang yang menganggotai mana-mana parti politik, tidak ada larangan. Itu dia. Baik. Kalau dia buat dalam luar pertubuhan tidak ada masalah lah. Sebenarnya undang-undang sendiri pun tidak meminta ini. Cuba perhatikan berapa ramai pemimpin politik yang menjadi anggota pertubuhan dan mereka terus bekerja dalam kerja-kerja yang luas. Tengok. Kita tu orang Islam rugi. Kata tak boleh lah kalau ikut peraturan tak boleh. Ni macam mengajar agak lah kan.
Oh, dihantar kita peraturan memanglah kena ada tauliah. Tapi kalau tunggu tauliah ustaz, dia punya ambil dia bulan Mei tahun 2016, ustaz jangan mengajarlah. Biar orang jahil lebih kurang dalam 7 bulan tu, besok lepas bulan 5 baru orang dapat ilmu. Kalau ikut manual undang-undang peraturan, memang betul lah kan? Susah lagi tu tuan-tuan. Ini bukan bawa kereta lah kena ambil lesen lu boleh bawa kereta. Ini mengajar agama tuan-tuan. Faham tak maksud saya kan? Dia, kalau ikut betul-betul peraturan kita baca tuan-tuan, memang habis Tapi setengah-setengah golongan dia faham. Ada kata itu peraturan, tak apa kita masuk, rugi kalau tak masuk. Jadi pihak musuh gunakan ruang, kita tidak menggunakan ruang dan peluang, maka kita rugi. Baik. Terdapat pemimpin politik atau orang-orang yang menganggoti parti politik terlibat dengan NGO atau pertubuhan kebajikan ini rugi kalau kita tidak masuk. Pertubuhan tidak pula menghalangi daripada melakukan kerja-kerja politik, dan pemimpin itu sendiri tidak mahu diri digunakan sebagai alat oleh pertubuhan, sedangkan sebenarnya pertubuhan punya hak untuk menghalangnya. Pertubuhan ada hak halang dia, tapi pertubuhan tu pula rasa-rasa kalau halang dia pula, dia ni orang yang beruntung, ada pula kuasa dia, nama dia macam satu pertubuhan lah kan. Kalau ada je orang ada title lah contohnya kan, paling kurang pun datuk depan tu kata pengaruhnya kuat lah. Kau sebut ustaz, walau kan, sekular ajar gitu, ustaz ni apa pondok masih tumbuh ke? Ya, saya ustaz pondok masih tumbuh. Macam dulu kan saya cerita kan, kalau ngaji sekolah pondok je, ganti imam Bilal Tok Siap lebay itu dia lupa lebay tak ada, mayat terbiar je, jangan main. Siapa nak urus mayat dia lebay? Korang lah. Tapi lebay tak jawab, tahu pun kan. Ini dia penting tuan-tuan. Apa tak? Itu penting, jangan main. Ya, mabak agama ni tuan, mabak agama penting kepada orang yang faham agama. Bagi orang tak faham agama, jalankan agama, buat agama tak jadi betul, salah, besok tanggungjawab depan Allah berat tuan. Ya, jangan buat main benda gitu. Baik, saya ingin bertanya, jika di sana hanya ada satu pertubuhan politik saja dalam pemerintahan, adakah kerajaan atau pertubuhan kebajikan dalam kes seperti ini berpendapat bahawa undang-undang mengharamkan anggota pertubuhan daripada menyertai parti politik yang satu itu? Itu Syekh Said Awad timbulkan permasalahan macam pekah lah, kita lakukan pekah je timbul masalah. Dia kata kalau ada satu je parti politik dalam satu pemerintahan, dia kalau ada satu parti politik dalam pemerintahan ni, satu benda perintah logik juga. Maknanya negara bukan negara demokrasi lah artinya. Berarti kalau mungkin negara kafir tapi dia tidak ada demokrasi, maksudnya tidak ada pelang raya, maka mungkin pertubuhan politik atau parti politik satu je ada. Baik. Ataupun pertubuhan kebajikan dalam kes seperti ini berpendapat bahawa undang-undang mengharamkan anggota pertubuhan daripada menyertai parti politik yang satu itu. Tiba-tiba dia kata kau tak boleh, dua pilihan, sama ada nak masuk parti politik ke nak masuk pertubuhan yang non-partisan. Itu dia. Baik, sesungguhnya pertubuhan kebajikan Islam yang melarang ahli-ahlinya mengambil bahagian dalam mana-mana amal Islam bersama-sama dengan orang-orang Islam yang lain, ternyatalah bahawa pertubuhan itu telah melakukan kesalahan lebih daripada sekali kerana ia tidak memahami kehendak umum ayat. Faham tak tuan-tuan? Macam jemaah tabligh, dia bagi tahu dah dalam undang-undang dia, jemaah tabligh ahli tak boleh terlibat dalam politik. Jemaah tablighud dakwah tu kan, jemaah yang menyampaikan dakwah ni, dia tak boleh. Tapi kalau tuan-tuan tengok, ada tak diorang ni menjadi ahli mana-mana parti politik? Ada tuan-tuan. Buktinya masa saya kat Bantar Razak dulu, dia ada 2 bilik gerakan kan? Dulu hijau dengan biru lah, tapi tabligh pergi kat biru. Macam mana tuan-tuan? Ni kita nampak engkau tadi kata tak berpolitik, dia punya dia ahli. Maknanya dia pun langgar undang-undang pertubuhan sendiri kan? Nampak tak? Saya bukan nak cerita isu pasal politik, tak ceritanya, maknanya ada juga orang yang melanggar undang-undang peraturan tu, maka ini normal lah. Tapi baik, persoalan yang timbulkan oleh Syekh Said Awad di sini, kalau ada pertubuhan Islam, jemaah Islam dah terpanggil, dia larang ahli terlibat politik, salah tak dari segi Islam. Dia halang ahli dia terlibat dengan politik, salah tak dari segi agama. Baik, dia kata tengok ayat ni, innamal mu'minuna ikhwatun, Al-Hujurat ayat 10. Sesungguhnya orang-orang mukmin tu bersaudara. Islam suruh kita mengikut peraturan Islam tu 100%, sebab orang Islam tu bersaudara, orang beriman tu bersaudara.
Apa dia? Kalaulah orang beriman itu bersaudara, maka dia bukan hanya sekadar menumpukan soal-soal ibadat. Kalau saudaranya tak tahu dalam perkara ibadat, dia bukan hanya hajar saudara dia tu Islam ni agama ibadat je. Dia mesti ajar saudara dia, hey, kau masuk Islam ni, kau kena faham Islam ni agama yang lengkap menyeluruh. Adakah kita sebagai orang beriman dengan orang beriman lain yang dikatakan saudara tu, kita akan khianat agama kita sendiri? Yang kita katakan kat dia, Islam ni kau tahu tak agama yang mengajar kita ibadat je. Kena macam tadi tu saya sebut, Cina tu kata, itu apa kurang, Buddha dengan Islam sama je dia, tak ada beza juga kan. Jadi semayang ni semayang, tapi dia tahu, dia kata saya sudah belajar Islam itu agama menyeluruh. Tiba kau cakap pula Islam ni agama ibadat. Jadi kita sudah mengkhianati akan amanah agama disampaikan kepada orang mukmin. Sedangkan kita ukhuwah tu kena ada tu persaudaraan. Adakah kita sanggup tipu saudara kita sendiri? Dan tugas kita selamatkan saudara kita. Akidah jangan bagi dia rosak sampai menganggap Islam tu agama yang sempit. Oh, ibadat je agama, tak ada kena-mena lain. Habis. Ia juga tidak memahami kehendak umum ayat, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong-menolonglah kamu dalam perkara kebajikan dan takwa. Kalau saudara kamu itu duduk dalam negara kafir, ditindas, tapi kamu tak bantu dia dengan kuasa NGO yang kamu ada, ataupun NGO kamu masuk tapi tak terlibat dengan politik untuk halang saudara kamu ditindas, maka kamu tidak tolong menolong di antara satu sama lain dalam albir, kebajikan dan ketakwaan. Rugi tuan-tuan. Maka inilah dia kata bertentangan dengan Quran, surah Al-Hujurat ayat 10 ayat kedua. Dan kata dia, tindakan itu juga salah kerana ia membuat tuntutan terhadap apa yang tidak dituntut oleh undang-undang kafir ini. Hatta undang-undang dalam negara kafir ini pun tak pernah menghalang sebenarnya dia nak bantu saudara dia, kawan-kawan dia yang seagama dengan dia. Nampak? Sebenarnya undang-undang tu kata benda yang bertulis sahaja, kan? Tetapi mereka sendiri yang agama, orang kafir pun tidak menghalang orang Islam untuk tolong menolong sesama agama dia dalam persoalan-persoalan, walaupun melibatkan soal-soal politik. Sebab maklumlah orang politik ni orang yang ada kuasa, dia boleh menentukan tuan-tuan hala tuju dalam sesebuah negara. InsyaAllah kita akan bincang lebih lanjut perkara ni dalam jihad siasi atau jihad politik dalam negara Islam. Jadi meninggalkan urusan pentadbiran negara atau urusan politik ni menyebabkan Islam juga ditinggalkan. Itu berdasarkan pada hadis la yanqudanna ural islami urwatan kullama intaqadat tashabbathan nasu billati taliha wa awwaluhunna nakhdan as-salah wa kitabullah, undang-undang lah, peraturan. Dia kata apa, Islam ni dia mula-mula dia akan hilang sedikit demi sedikit. Ikatan Islam tu akan hilang sedikit demi sedikit. Bila hilang satu je, orang lain akan pergi yang lain. Yang mula sekali solat, awwaluhunna as-salah, yang pertama solat. Last sekali, akhir sekali barulah dia kata bab yang melibatkan soal-soal pemerintahan, hukum, ya, pemerintahan lah. Maka akhirnya orang-orang Islam dah tak peduli soal-soal pemerintahan. Maknanya bermula daripada orang yang tak nak mendirikan solat, maka akhirnya mereka inilah sendiri yang tidak mahu kepada penubuhan negara-negara Islam, ataupun tidak mahu kepada ke arah bentukan kerajaan Islam. Ini tak heranlah kalau ada sendiri orang yang menjadi sahabat kita tapi tak terima mesej nak menegakkan negara Islam dalam perjuangan mereka. Rugilah sebenarnya, kan? Kita kena ada nawaitu nak tegakkan negara Islam. Soal strategi itu memang berbeza. Dia strategi tak ada masalah, tapi nawaitu kena ada. Kita sama orang Islam kena ada gitu, kena clear. Betul beza kita dengan orang yang tidak Islam, kan? Kita orang Islam ada Quran, ada sunnah, ada Islam bagi rujukan. Yang kita pula ikut rentak macam orang kafir, langsung tak ada matlamat nak tegakkan negara Islam. Rugi tu tuan-tuan. Baiklah, nombor 2 tu persoalan tu tersambung pada kuliah datang. Minta maaf tuan-tuan, saya berhenti awal sebab saya ada urusan lagi lepas ni tuan, yang berkaitan dengan sekolah kami di Yaman. So saya nak buat umum, nak mengumumkan untuk kutipan derma, sesiapa yang ingin derma bantulah sekolah kami. Perkembangan saya ambil masa seminit, tak banyak tuan, saya kena cepat, ada mesyuarat tergempar sebenarnya ni untuk sekolah. Walaupun raya-raya pun kena ada, sebab dia ada besok, hari ni sendiri malam flight Yaman ni malam ni pergerakan pertama duta atau kerajaan Malaysia menghantar pelajar yang bawah umur 12 tahun ke bawah, termasuk anak saya, untuk dihantar balik ke sini sebab dibagi cuti. Sebab di sana tuan-tuan takut atau bimbang berlaku lagi peperangan yang sengit selepas hari raya. Orang mereka cuti 2 minggu.
Syekh-syekh kami semua diburu. Tempat kami, sekolah kami terpaksa tinggalkan, dikosongkan, dicabut signboard dia. Sebab Darul Quran ni adalah di bawah Jamiatul Iman, Universiti Al-Iman, Syekh Abdul Majid Sinani lah. So diorang ni dia serang Jamiah Iman, Sri Iman. Diorang kata mungkin 6 bulan lepas ni diorang akan perbaiki balik macam biasalah. Tapi lepas 6 bulan ni budak-budak tu pun berhenti belajar. Di universiti pun kena bedil. Lepas tu dia nak bedil pula sekolah. Darul Quran Arab Yaman habis hancur. Lepas tu dia nak cuba tembak pula yang kami punya, tengok signboard tak ada. Syiah satu lori datang kata itu hari dia ada signboard. Tak ada. Rupanya satu orang staf duta dia cabut siap dan letak belakang rumah. Dia sorok kan. Orang kata jangan ada bau langsung lah, bukan kata jangan ada rupa, bau pun tak ada. Adat tak ada bau langsung. Jadi terpaksa dia lari, dipindahkan. Dia duta sewa rumah, bagi budak-budak dia duduk rumah, dia beri makan minum, kata kos tinggi, maka dia suruh balik. Jadi poin nak cerita sini tuan, dia kata lepas ni kena buka sekolah, nak hantar mana-mana anak pergi Yaman mesti melalui kami, Darul Quran Malaysia Yaman. Yang keduanya kata dia mesti kawasan ni disewa dekat kawasan embassy. Biasanya kalau siapa-siapa pergilah Sanaa tu Haddah, pergi ke Haddah tu tuan-tuan, kata dia situlah sewa kawasan embassy macam ke Ampang lah. Mahal. Kita orang tadi sewa ni pun 1 bulan pun dah 3 hingga 4 ribu dolar, bukan ringgit Malaysia. Ini dia kata 5 ribu dolar sebulan. Ni tuan-tuan saya minta harap-harap sangat, siapa yang memurah hati bantulah kami tuan. Kalau tak boleh sikit banyak, itulah kan. Bukan tak boleh banyak sikit, banyak. Bantu kami tuan, untuk kami saya akan pergi sekali lagi sana untuk cari rumah yang baru. Alhamdulillah, kontrak atau perjanjian untuk rumah yang baru ni pun lagi sebulan nak habis. Tak apalah, elok laku perang pun tak ada masalah lah, tak rugi kita. Yang tersayang bila kontrak lagi 3-4 bulan, sayang duit lah, tak apa. So kita nak cari yang baru pula tuan, buka penempatan di kawasan berdekatan dengan embassy, sebab kawasan tu terkawal dengan tentera. So itu nasihat kedutaan. Yang kami rasa teruja bukan apa, duta melarang tutup sekolah saja. Sayang kata dia, jangan tutup sekolah agama, jangan tutup tahfiz. Buka juga, tapi kawasan berdekatan dengan embassy, itu saja. Kami cadang nak buka Hadramaut, mungkin safe sikit, tapi dia jauh sangat Hadramaut. Ini takut balik-balik besok, ya anak-anak. Kita tak nak ya anak-anak. Kita nak takbir Allahu Akbar semua insya-Allah. Wallahu a'lam bisawab. Tangguh majlis dengan doa tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barak wasallam. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.